pada 11 hari bulan Jun 2018, saya ada buat satu pendedahan menerusi blog thethirdforce.net, dan di dalam blog tersebut saya telah mendedahkan dengan penuh potongan-potongan penemuan dalam satu kertas siasatan terhadap Najib Razak yang disediakan pada tahun 2015. Siapa yang sediakan kertas siasatan ini? Ianya disediakan oleh bekas Pesuruhjaya SPRM, iaitu Datuk Seri Muhammad Shukri Abdul. Okey. Dan pada 2015, pada ketika kertas siasatan itu dibuat oleh Shukri sendiri, Shukri hanyalah level penolong Pesuruhjaya SPRM. Baik. Kemudian dalam pendedahan itu saya mendedahkan bahawa jumlah sebenar yang masuk ke dalam akaun peribadi Najib Razak bukannya 2.6 bilion ringgit, tetapi 3.197 bilion ringgit. Saya ulang, jumlah sebenar yang masuk ke dalam akaun peribadi Najib Razak bukannya 2.6 bilion tetapi 3.197 bilion. Okey. Now, pada ketika itu, 11 Jun 2016, 18 minta maaf dia sebulan lebih selepas pilihan raya umum ke-14, saya mempercayai, saya tak pernah menjadi penyokong Najib, tetapi saya mempercayai bahawa Najib memang tidak yang itu memang derma. Pada ketika itu saya memang percayai pada ketika itulah, dan saya terkhilaf sebenarnya. Sekarang kita semua tahu bahawa itu bukannya derma dan itu adalah penipuan besar Najib. Saya akan cerita dengan terperinci bagaimana saya mendapat tahu bahawa Najib menipu. Okey, dengan jelas, sejelas-jelas mungkin. Okey, saya akan ceritakan. Jadi saya pada ketika itu percaya bahawa Najib memang terima derma sebab ianya memang jadi kelaziman, okey, bagi kerajaan Arab Saudi untuk membantu negara-negara Islam dengan pelbagai cara, bantuan dana dan sebagainya. Nah, oleh kerana Najib dengan berani, status dia Perdana Menteri, dan dia dengan berani, dengan lantang memberitahu bahawa ianya derma dari Raja Arab Saudi yang sudah semestinya boleh dibaca oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi saya fikirkan kerajaan Arab Saudi pada ketika itu kalau Perdana Menteri boleh bercakap begitu, maka mungkin derma lah. Saya bukan letak 100% kepastian, tapi saya buat keputusan bahawa tak apalah. Okey, kalau Najib kata derma lah. Okey. Jadi saya menganggap pada ketika itu, sebelum pilihan raya umum ke-14, semua yang dimainkan oleh Pakatan Harapan adalah spin belaka. Okey. Kemudian pada 24 Jun 2018 saya membuat satu sidang media. Now, dalam sidang media itu saya tidak menyokong Najib sebab saya tak pernah jadi penyokong Najib. Apa yang saya utarakan adalah satu perkara yang saya lihat di dalam kertas siasatan itu. Di dalam kertas siasatan itu saya dapati bahawa penemuan Shukri adalah, nombor satu, Zeti kononnya tahu identiti pihak yang menderma atau memasukkan dana ke dalam akaun Najib. Nombor dua, Zeti tahu dana itu adalah derma atau perkara itu dicadangkan di dalam kertas siasatan. Dan nombor tiga, Zeti yang yang cadangkan dana itu dimasukkan ke dalam akaun Najib. Okey, so tiga perkara itu saya highlight dalam sidang media itu. Tujuan saya berbuat demikian bukannya untuk memberitahu kepada sesiapa bahawa inilah yang benar-benar terjadi. Tujuan saya adalah untuk mendapat jawapan daripada Zeti dan Shukri Abdul. Daripada Zeti saya ingin jawapan betul atau tidak apa yang apa yang didapati di dalam kertas siasatan tahun 2015, tiga perkara itu. Daripada Shukri Abdul pula saya ingin tahu, okey, Shukri dilantik sebagai ketua MACC. Dia mengetuai siasatan terhadap Najib Razak selepas pilihan raya umum ke-14. Dia mengetuai siasatan terhadap Rosmah Mansor selepas pilihan raya umum ke-14. Tetapi Shukri telah memberitahu kepada media di dalam satu press conference, selepas pilihan raya umum ke-14, bahawa dia
telah diugut semasa dia membuat siasatan terhadap Najib pada tahun 2015. Jadi pada hemat saya, sekiranya Syukri telah diugut, maka semestinya kertas siasatan yang disediakan oleh dia adalah dalam keadaan tertekan. Jadi boleh jadi kandungan di dalam kertas siasatan itu tidak betul. Jadi oleh itu saya mempersoalkan mengapa Syukri dilantik untuk mengetuai siasatan selepas Pakatan Harapan menguasai Putrajaya, sedangkan seharusnya Syukri sendiri yang disiasat dan pihak ketiga yang menerajui siasatan tersebut. Jadi itulah tujuan saya membuat sidang media, untuk mengetengahkan semua perkara ni, ya. Dan sidang media itu pada ketika itu diadakan di pejabat jaringan Melayu Malaysia. Sebab pada ketika itu saya tidak ada tempat, jadi jaringan sediakan satu tempat, ya, pada ketika itulah. Okey. So ini bukannya sokongan terhadap Najib, tetapi hanya soalan-soalan yang saya ketengahkan sebab saya nak siasatan turut dilakukan terhadap kertas siasatan Syukri. Okey. Dan pada ketika itu juga saya dah mula mengenali dan merapati Najib, sebab menurut tok guru saya, okey, di dalam Islam ni, apabila kita hendak membawa satu-satu perkara, kita tidak boleh mendengar daripada pihak kedua, pihak ketiga dan sebagainya. Kita kena dapatkan daripada sumbernya, dan kita kena lihat dengan mata sendiri, dengar dengan telinga sendiri. Jadi oleh kerana saya dapati banyak perkara yang tidak masuk akal dalam isu 2.6 bilion ni, saya turut melalui cabang tertentu merapati Najib dan Rosmah. So ada satu ketika di dalam pavilion, okey, saya duduk dengan Najib di balcony pavilion, ya. Okey, rumah pavilion ni amat besar dan balcony dia juga amat besar. Jadi saya duduk, kami berdua orang. Saya duduk dan saya tanya kepada Najib, sebab Najib dah lihatlah penulisan saya berhubung isu Zeti ni. Dan saya bertanya, Datuk Seri tahu tak yang dana yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi itu adalah derma? Jawab Najib dengan terang, dengan jelas, ianya derma daripada Raja Abdullah Arab Saudi. Okey, itu satu pengesahan yang dibuat oleh Najib. Dan pengesahan ini dibuat oleh Najib seterusnya pada satu hari yang lain, di mana saya tak silap saya di rumah, di pavilion, di meja makan. Saya ada di sana, Najib ada di sana, Rosmah ada di sana, ada seorang lagi di sana, dan that was all. Okey. Jadi saya tanya, tapi saya tak tanya direct. Saya cuma kata takkan pihak lain tidak tahu bahawa itu adalah derma. Okey, mereka belum buktikan bahawa ianya bukan derma. Okey. So, Najib bersetuju dengan pandangan saya, ya. Okey. Satu lagi yang saya tanya adalah berkenaan dengan Zeti. Saya tanya dengan jelas kepada Najib, menurut sumber-sumber tertentu, Zeti tahu bahawa dana tu masuk ke dalam akaun dan mencadangkan, ya, sama ada secara langsung atau tidak langsung untuk dana tu dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri. Dan Najib bersetuju. Dengar baik-baik, Najib bersetuju. Jadi maksudnya Najib itu sebenarnya menjadi satu hujah amat penting dalam kes Najib, iaitu Zeti lah dalam kapasiti sebagai Gubernur Bank Negara yang mencadangkan agar dana itu dimasukkan ke dalam akaun Najib. Okey. Semua ni berlaku di antara bulan Jun hingga bulan Oktober. Tapi dalam senyap, sebenarnya walaupun saya beritahu ini, saya cadangkan itu, saya cadangkan Najib buat begini, buat begitu, tetapi saya ada misi tersendiri, iaitu menilai Najib, mendengar dan menilai Najib, mendengar dan menilai Rosmah. Now, saya dah mula sebenarnya syaki bahawa Najib menipu.
daripada raut wajah dia, daripada jawapan dia, daripada jawapan Rosmah, perbualan saya dengan Rosmah. Dalam banyak isu yang lain saya dapati percanggahan, bukan hanya dalam kenyataan Najib, tetapi kalau saya bandingkan kenyataan Najib dan Rosmah. Jadi saya mula mengesyaki bahawa pasangan suami isteri ini menipu. Ada banyak yang perlu disorokkan. Kemudian pada 26 hari bulan Oktober 2018, Najib ada satu temu ramah dengan Al Jazeera, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat. Dalam temu ramah itu, Najib memberitahu bahawa dan mengesahkan bahawa beliau ketika menerima 2.6 bilion tu, dia tidak sahkan sumber dana tersebut. Now, ini pertamanya bercanggah dengan apa yang diberitahu kepada saya. Kedua, ianya bercanggah dengan apa Najib, sel-sel media Najib dan Laskar Cyber upahan yang berkait dengan Najib dan Rosmah memainkan di media sosial sebelum pilihan raya umum ke-14. Okey. Pada ketika itulah saya dah sahkan Najib is a great liar. Okey. Najib turut mengaku dalam temu ramah tersebut bahawa dia hanya menganggap dana itu adalah derma yang dibuat oleh Raja Abdullah. Maknanya sebelum perbicaraan kes SRC bermula, Najib sebenarnya dah mengaku di televisyen bahawa dia hanya anggap itulah derma, sekaligus bermakna Najib telah mengaku kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa dia menipu sebelum pilihan raya umum ke-14 apabila dia beritahu bahawa ia sememangnya derma daripada Raja Arab Saudi. Oleh kerana tak silap saya Raja Arab Saudi itu dah mangkat, maka Najib memain-mainkan isu kononnya dia tahu. Tetapi apabila masuk fasa perbicaraan, sudah semestinya Najib tahu bahawa dia tidak boleh membuktikan perkara itu, baru dia bercakap benar. Baru dia bercakap benar selepas Pakatan Harapan tumbang, sebab dia tahu benda tu akan masuk mahkamah dan dia terpaksa mengaku sebab tidak ada bukti. Tapi sebelum PRU14, mungkin dia tidak sangka bahawa Barisan Nasional akan tumbang. Jadi pada ketika itu dia tahu, dia beritahu kepada rakyat, dia tahu bahawa benda tu derma. Ini sebenarnya adalah penipuan oleh Najib, bukan hanya kepada rakyat Malaysia tetapi kepada saya secara peribadi. Kemudian dalam perbicaraan SRC yang saya ikuti dengan begitu teliti, terdapat banyak 1001, there is just a expression lah, tapi banyak percanggahan dalam kenyataan Najib. Percanggahan walaupun ada babak benda lain yang saya bincangkan dengan Najib di Pavilion, tetapi kat situ pun ada banyak percanggahan. Saya dapati Najib ni memang kadang-kadang mungkin tertipu terlalu banyak dan dia lupa penipuan dia, jadi dia menyangkal diri dia sendiri tanpa disedari. Okay. So itu yang saya dapati. Maka di sekitar bulan Oktober, saya memutuskan bahawa nombor satu, Najib is a liar. Nombor dua, Zeti sebenarnya tidak ada konspirasi dengan Syukri Abdul. Walaupun pada ketika itu saya terus menekankan isu Zeti, itu hanyalah untuk mendapatkan jawapan daripada Zeti. Tetapi sebenarnya di dalam hati saya dah tahu tidak ada konspirasi antara Zeti dengan Syukri. Saya tidak percaya bahawa sebenarnya Zeti yang menasihati Najib untuk memasukkan dana itu ke dalam akaun peribadi dia. Sebab saya perhatikan itu adalah satu hujah yang amat kuat yang seharusnya Najib tekankan di dalam mahkamah dan di dalam rayuan dia. Tetapi benda tu tidak dimainkan dengan begitu, dimainkan oleh peguam Najib sendiri. So kat situ saya dah buat keputusan lah. Jadi saya akan bersangka baik kepada Zeti. Dan kemudian pada ketika itulah saya rujuk kembali kertas siasatan Syukri Abdul atau kertas siasatan terhadap Najib Razak yang disediakan pada tahun 2015. Dan apabila saya teliti semula, saya dapati memang tak dapat disahkan, dan kertas siasatan itu sendiri ada menyentuh perkara ni, iaitu tidak dapat disahkan bahawa 2.6 bilion itu adalah derma kerana tidak ada bukti sahih untuk menyokong pendapat itu, dan perkara ni sebenarnya telah dinyatakan sendiri dalam kertas siasatan itu oleh Syukri. Ini adalah penemuan. Jadi
pada ketika itu saya mula yakin bahawa konten ataupun apa yang terkandung di dalam kertas siasatan itu sebenarnya adalah betul. Dan kertas siasatan itu dalam babak isu kononnya ZT cadangkan ini, ZT cadangkan itu adalah hanya berdasarkan perbualan MACC dengan pihak-pihak yang berkaitan. Okey, itu bukannya muktamad. Alright. Kemudian Pak ZT setelah ditekan sebenarnya, dan ada satu ketika tu Najib buat public statement. Dia kata ZT sebenarnya tahu dana itu masuk ke dalam akaun dia. Pada 3 hari bulan Julai 2018, ZT secara terbuka menafikan kewujudan 2.6 bilion di dalam akaun Najib. Itu yang sebenarnya saya nak. Itulah sebabnya saya buat laporan polis. Itulah sebabnya saya buat sidang media. Saya nak ZT sebut benda ni. Dan sebenarnya saya terima baik benda ni. Pada 29 hari bulan Jun 2020, sekarang kita cerita 2020, itu 2018, satu kehakiman telah dibuat atas kes SRC. Nah, saudara-saudara ingat baru ni apabila Najib didapati bersalah atas 7 pertuduhan jenayah, satu kehakiman dibuat. Apa yang diceritakan oleh hakim adalah sebiji dengan apa yang saya dapati menerusi penemuan saya selama 2 tahun, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan sahkan bahawa tidak ada bukti bahawa RM2.6 bilion di dalam akaun Najib adalah derma Raja Arab Saudi. Okey. Sebenarnya dalam Al Jazeera pun dah terbukti dah. Najib sendiri mengaku. Tapi ini Hakim Mahkamah Tinggi. Dan Hakim ni menyuarakan betapa tak masuk akalnya dakwaan kononnya 2.6 bilion itu adalah derma. Kemudian Nazlan sahkan bahawa Najib mendapat persepsi kononnya dana itu adalah, dengar baik-baik ya, Najib mendapat persepsi kononnya dana itu adalah derma berdasarkan perbualan Najib dengan siapa? Bukan Raja Abdullah. Perbualan Najib dengan Jolo. Jadi Jolo pada pertengahan 2010 kononnya beritahu Najib bahawa ini adalah derma, jadi Najib terima. Ianya derma. Tidak ada bukti, dan dari pengakuan Najib sendiri tidak ada direct communication dengan Raja Abdullah, di mana Raja Abdullah dengan terang-terang memberitahu ini adalah derma. Dan pada 6 hari bulan Februari, kemudian saya buat kajian lanjutlah. Saya dah memang dah anti Najib gila, tetapi pada ketika itu sebab kes berjalan dan penghakiman baru dibuat, jadi saya jarang komen berkenaan dengan kes SRC. Tetapi apabila anda, saudara-saudari, merujuk kepada kenyataan Menteri Luar Arab Saudi, iaitu Adil Al-Jubeiri, yang dibuat pada 6 hari bulan Februari tahun 2016, dia sendiri, ya, sebelum PRU datang ke Malaysia tak silap saya, dan mengesahkan bahawa RM2.6 bilion bukan derma tetapi duit untuk pelaburan. Dan pada ketika itu Laskar Cyber Najib ni, Laskar Cyber yang pro pro Najib ni, bukan main lagi bermain isu kononnya Adil ni menipu, kononnya inilah itulah untuk mempertahankan Najib. Dan dia menteri luar saja, mana dia nak tahu. Itulah persepsi yang ditimbulkan dalam media sosial. Najib tak pernah keluar untuk menyangkal kenyataan Adil. So kesimpulannya daripada semua ni, okey, Najib penipu, dan dia telah menipu saya. Okey, dia mempergunakan orang di sekeliling dia sebab dia beritahu saya bahawa dia tahu bahawa benda tu derma. Maknanya dia pasti. Dan dia tahu bahawa benda tu adalah derma yang diberi oleh Raja Arab Saudi. Dan dia tahu sumber dari mana derma itu datang. Tetapi semuanya ni tidak, bila dia bercakap dengan Al Jazeera, bila bercakap dalam mahkamah, terus kenyataan dia berubah. Dan ada satu ketika tu, masa saya bongkarkan kertas siasatan Syukri ni, saya nak dedahkan jumlah 3.197 bilion yang merupakan nilai sebenar dana yang masuk ke dalam akaun.
Saya ingat lagi Najib beritahu jangan sebutkan nilai 3.197 bilion, fokus kat 2.6 bilion saja. Pada ketika itu saya fikir apa hal Najib ni, dia tak nak ketengahkan fakta kepada umum. Okey. Jadi Najib ni dia kena mengaku bahawa dia buat penipuan tu. Dia kena mengaku, sebab kalau kamu lihat di dalam rayuan yang dibuat oleh Najib ni, isu ni dia memang tak timbulkan dari segi ianya memang derma. Tak. Sebab Najib sendiri dah mengaku bahawa dia tak dapat sahkan ianya derma. Dia hanya menganggap ianya derma. Jadi korang kalau betul-betul teliti kes SRC, kemudian penghujahan Najib ketika membuat rayuan, anda akan dapati bahawa Najib secara tidak langsung dah mengaku bahawa duit itu bukan derma, atau dia hanya menganggap ianya derma. Maknanya dia telah menipu anda semua. So hari ini Najib mempersoalkan Zeti sebab timbul satu dakwaan, okey, di media sosial. Kononnya Zeti telah menerima 100 juta daripada Jolo. Jadi tuan-tuan dan puan-puan minta sebarkan live ini, harap, dan sehingga Najib menjawab saya peribadi. Dan saya cabar Najib, kalau nak debat isu ni, saya akan debat isu ni, sebab saya letakkan tengkuk saya bukannya untuk mempertahankan Datuk Seri, tetapi untuk menimbulkan persoalan yang harus dijawab. Dan saya dah dapat semua jawapan saya. Zeti tidak bersalah dalam isu 2.6 bilion. Sila kalau Najib berani berdebat dengan saya di umum, di saluran yang Najib boleh pilih sendiri, dan saya akan membuat lebih banyak pendedahan berkenaan dengan Najib Razak. Okey, jangan kata Najib is here, I am here. No, Najib is nobody. He's not a prime minister, he's not a president of a party, he is a nobody. Jadi nak berdebat dengan saya isu 2.6 bilion ni. Sebab isu 100 juta tu yang ditimbulkan di dalam media sosial ialah isu lain. Kita tidak tahu kebenarannya, kita tidak tahu kesahihannya. Tak ada kena-mengena dengan Najib. Kamu jangan fokus kat isu Zeti. Kamu tak jawab soalan ni. Kalau benar kamu dakwa bahawa Zeti tahu dana tu masuk ke dalam akaun, mengapa kamu tidak timbulkannya sebagai isu besar, sebagai satu isu yang untuk cuba selamatkan diri anda, sama ada di dalam rayuan ke, di dalam kes SRC ke? Mengapa isu tu tidak dimainkan? Mengapa your lawyer Syafiq Abdullah tidak heret Zeti dan tekan dalam isu tu dan tunjukkan bukti bahawa Zeti tahu bahawa dana tu masuk ke dalam akaun? Zeti pernah keluarkan satu kenyataan bahawa Najib sendiri telah meminta sesuatu kepadanya supaya Najib nampak tidak bersalah. Okey? Najib tidak pernah sangkal dakwaan itu. So saudara-saudari, kamu tak payah fikir Najib ni dalam isu 2.6 bilion ni menipu ke tidak menipu. Kalau kamu teliti betul-betul kenyataan Najib, keputusan mahkamah, Najib sebenarnya dah mengaku bahawa dia menipu. Dan apabila Najib tekan Zeti untuk jawab isu 100 juta tu, saya khawatir Najib telah menghina mahkamah. Sebab apa? Kalau orang lain nak tekan, tetapi oleh kerana Najib terlibat dalam satu kes atau skandal besar yang sedang dibicarakan di dalam mahkamah, proses perbicaraan atau proceeding sedang berjalan sebab dah masuk rayuan. Okey, maknanya it is in proceeding. Jadi dengan memainkan isu ni, ianya boleh ditafsirkan sebagai cuba mempengaruhi keputusan mahkamah dari segi kredibiliti Zeti dan sebagainya. Untuk makluman, ini adalah dua isu berasingan. Sama ada Zeti ada terima ke 100 juta dari Jolo atau dia tidak terima 100 juta dari Jolo. For this issue 2.6 bilion, I don't care. Dan Najib tidak harus komen pada isu itu kerana ianya boleh dianggap sebagai satu usaha untuk cuba mempengaruhi hakim. Because Najib terlibat dalam isu 1MDB, terlibat dalam isu SRC, terlibat dalam isu 2.6 bilion.
Apa yang Najib harus lakukan ialah jawab saya. Ini baru satu pendedahan daripada banyak pendedahan yang boleh saya buat. Jawab saya. Benar atau tidak, Najib sebenarnya dah mengaku di umum bahawa dia menipu isu 2.6 bilion. Sebab itu sampai hari ini Najib main banyak isu, tapi isu 2.6 bilion dia paling kurang mainkan. Sebabnya dia menipu semua, dia menipu saya. Okey. Dan dia dah mengaku. So kalau Najib rasa saya dah mempengaruhi atau bercakap tidak benar atau cuba mempengaruhi rakyat Malaysia dengan kepalsuan, Najib boleh saman saya. Tetapi yang lebih penting ialah adakah Najib berani sahut cabaran saya untuk berdebat dengan saya di televisyen, ya, buktikan bahawa saya ni penipu dan saya ni tengah spin. Sebab hari ini saya akan nyatakan dengan jelas, Najib adalah pembohong besar dan dia telah mengaku bahawa dia adalah pembohong besar apabila dia mengaku bahawa dia tidak tahu secara langsung dan tidak langsung, dia tidak tahu benar atau tidak itu adalah derma, dan dia tidak memeriksa sumber derma itu. Dia telah membohongi semua rakyat Malaysia sebelum PRU ke-14 sebab dia tidak jangka Barisan Nasional akan tumbang dan benda ni akan masuk mahkamah, ya? Dan mangsa-mangsa Najib adalah bekas Pesuruhjaya MACC, adalah bekas peguam negara. Semuanya mangsa yang dia cuba senyapkan dengan tindakan memecat mereka untuk menyelamatkan tengkuk dia. Dan kalau dia boleh buat begitu satu ketika dahulu, seandainya Barisan Nasional kembali ke tampuk kepimpinan negara, memang mustahil. Sebab itulah Najib sedang bersekongkol dengan Anwar. Tapi dengan apa jua cara sekalipun, sekiranya Najib atau Anwar menjadi Perdana Menteri, sekiranya Anwar jadi Perdana Menteri, tak mustahil Najib akan lakukan semua taktik syaitan dia dulu, tangkap sini tangkap sana untuk selamatkan tengkuk dia, ya. Okey, so itulah pendedahan saya hari ini. So Najib, take my challenge.